Inisiatif SIRIM bantu usahawan B40 terjejas pandemi akan diteruskan. Pembatalan lesen pembalakan hutan Bukit Makro adalah keputusan tepat demi kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Atika Naim. Berita Wilayah 18 Februari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung dari Sarawak dan Sabah bakal mengisi paparan petang ini. Juga dari Pahang. Terus setia bersama kami. Usaha membantu pelajar B40 bagi menjejakkan kaki ke Menara Gading wajar dipuji. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia Sulung hasil inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi KPT bukan sahaja memberi laluan khusus kemasukan pelajar B40 ke Universiti Awam, tetapi turut menawarkan beasiswa, asrama dan pementoran sehingga pelajar mendapat pekerjaan. Kerajaan mengetengahkan nilai kebersamaan menerusi konsep keluarga Malaysia dan dalam konteks pengajian tinggi, nilai ini diterjemahkan menerusi pelbagai bentuk inisiatif. Ia bagi memastikan akses kepada pendidikan tinggi dapat dirasai oleh semua masyarakat, terutamanya dalam kalangan keluarga B40. Beliau berucap semasa merasmikan Karnival KPT Keluarga Malaysia di Batu Pahat, Johor. Selain itu, KPT turut membantu graduan dalam pelbagai program peningkatan kerjaya Kementerian Pengajian Tinggi KPT, antaranya Penjana KPT CAP, Penjana KPT PACE dan Get Hired at KPT. Sementara itu, lebih 30 universiti, agensi dan jabatan membuka ruang pameran di Karnival KPT Keluarga Malaysia di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia antara usaha dan komitmen kerajaan memenuhi kehendak serta keperluan rakyat terutamanya dalam bidang pengajian tinggi. Jelas beliau, golongan beliau wajar mengambil peluang mendapatkan penerangan selain khidmat nasihat penempatan, kaunseling dan pembiayaan pengajian tinggi. Ini juga termasuklah semakan syarat khas kemasukan ke semua IPT dan ILKA, program-program pengajian yang ditawarkan, panduan permohonan serta khidmat bimbingan dan kaunseling pendidikan. Kita ada juga untuk makluman semua para hadirin menyediakan kaunter khas berkaitan dengan maklumat pembayaran pengajian oleh bahagian beasiswa KPT dan juga Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Tambah beliau, 15 syarikat pelbagai industri juga mengadakan pameran kerjaya My Future Jobs dengan kerjasama Perkeso yang menawarkan 3,000 peluang pekerjaan. KPT turut melancarkan Yayasan Sukarelawan Siswa YSS untuk meningkatkan semangat sukarelawan serta mempromosi keamanan dunia. YSS sudah berjaya melaksanakan 48 misi dan melahirkan 1,481 sukarelawan dari negara-negara ASEAN. Kerajaan menerusi Majlis Pemulihan Negara telah mengambil langkah proaktif bagi memulihkan ekonomi susulan penularan kes COVID-19 dalam negara. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, antara pendekatan yang diambil termasuk pembukaan sempadan negara pada 1 Mac ini.
termasuk pembukaan sempadan negara dalam masa yang terdekat. Ini untuk membolehkan rantaian bekalan dan rantaian nilai global itu tidak terganggu, kerana Malaysia ini antara negara yang aktif dalam rantaian bekalan global. Beliau yakin pengalaman 2 tahun negara menghadapi COVID-19 dapat mengawal peningkatan kes dengan lebih berkesan. Dalam pada itu, Sirim Berhad Sirim membantu 30 pengusaha industri kecil dan sederhana AKS terjejas pandemik menerusi program peningkatan persembahan produk usahawan B40 sejak 30 Ogos 2021. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, inisiatif tersebut akan diteruskan bagi membantu lebih ramai usahawan sekaligus membolehkan mereka bersaing di peringkat serantau dan seterusnya global. Jelas beliau, bantuan melibatkan pembangunan jenama, pelabelan, kandungan nutrisi, bahan promosi serta kursus asas pemasaran digital. Ya, secara ringkasnya saya nak nyatakan di sini bahawa Sirim Niti akan terus membantu usahawan dan industri sama ada mikro, kecil dan sederhana untuk segera meneruskan aktiviti perniagaan mereka, dan kita meletakkan satu harapan yang tinggi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengunjungi salah satu peserta program terbabit di Kulai Johor. Negara mencatatkan 1.24 trilion ringgit nilai ekspor tahun lalu sekaligus membuktikan pasaran produk tempatan menerima manfaat daripada pembukaan sempadan negara. Pembatalan lesen pembalakan di hutan Bukit Makro Marang Pahang menjadi berita gembira buat penduduk setempat. Malah mereka memohon agar hutan tersebut diwartakan sebagai hutan simpan kekal HSK. Penduduk juga mahu satu jaminan daripada Kerajaan Pahang supaya tiada lagi lesen pembalakan dikeluarkan pada masa hadapan bagi memastikan kelestarian alam sekitar. Tindakan membatalkan lesen pembalakan di hutan Bukit Makro itu dianggap satu keputusan tepat dan disambut baik oleh penduduk Maran. Kedudukan hutan berhampiran penempatan penduduk dan menjadi tumpuan orang ramai dan pelancong pada setiap hujung minggu. Malah menjadi sumber air semula jadi yang boleh digunakan penduduk sekiranya bekalan air terputus. Batalkan memang bagus sangatlah. Saya kira sebagai rakyat Maran ni, warga Maran ni, memang rasa seronok sangatlah dibatalkan tu. Memang setuju sangatlah. Kalau terus jadi hutan simpan? Kalau terus jadi hutan simpan lagi bagus. Lagi kekalkan terus hutan simpan ni. Kita nak Maran yang kan Maran sejahtera kan, bandar sejahtera. Kita sejahtera lah bila ada kawasan hutan macam diteruskan simpan macam ni. Jangan ditogelkan. Saya cadangkanlah pada pihak kerajaan negeri kalau boleh wartakanlah kawasan Bukit Makro ni, sama ada kawasan tadan air ataupun kawasan hutan kekal untuk pengunjung-pengunjung hiking. Yang mana sekarang ni majlis dah adakan tempat hiking, pengunjung-pengunjung makin bertambah. Jogging setiap hari Sabtu Ahad memang ramai. Khazanah alam itu lebih menguntungkan rakyat, lebih memberi manfaat kepada daerah Maran yang tidak ada pusat pelancongan yang betul-betul berdaya maju untuk menarik pelancong, dan memajukan Bukit Makro adalah salah satu agenda pelancongan negeri Pahang patutnya. Dan tapi alhamdulillah ini telah pun dirintis oleh Majlis Daerah Maran. Dan rakyat itu, orang Maran menyokong apa yang dibuat oleh Majlis Daerah Maran. Rabu lalu, Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP Datuk Muhammad Hizamri Muhammad Yassin memaklumkan lesen pembalakan di kawasan hutan berhampiran Bukit Makro Maran dibatalkan dan segala aktiviti pra-pembalakan di kawasan itu turut dihentikan. Katanya kelulusan yang diberikan kepada Amanah Saham Pahang ASPA melibatkan kawasan seluas 40.47 hektar itu dibatalkan pada 17 Januari lalu.
Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti perkembangan cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya, Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan Wan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada waktu ini negara kita terus menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi pada 21 hari bulan nanti, angin di kawasan perairan Laut Cina Selatan ini akan bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Justru itu Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North, Palawan, Lalayang dan juga di kawasan Bungguran. Baik, pada ketika ini berdasarkan paparan gemerada, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan sebahagian besar kawasan utara Semenanjung Malaysia terutamanya di negeri Perak, begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Pahang. Di negeri Johor, buat masa kini hujan di 1-2 tempat juga kini sedang berlaku. Baik, di bahagian tengah pedalaman Semenanjung Malaysia di negeri Selangor buat masa kini masih lagi menerima hujan di satu tempat yang kita jangkakan akan berangsur reda menjelang ke lewat petang nanti. Bagi utara dan juga selatan, hujan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah, buat masa kini alhamdulillah tiada hujan yang berlaku melibatkan ke semua bahagian. Tiada hujan dan dalam keadaan cuaca yang agak cerah. Keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian tengah. Melibatkan di bahagian Mukah, Sibu, Betong dan juga di bahagian Kapit. InsyaAllah hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja daripada Met Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita beralih ke perkembangan di Pahang. Pengurangan kes COVID-19 di Pahang setakat Januari bukti keberkesanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Malah kes direkodkan hanya bergejala ringan dan tidak melibatkan kes kritikal. Langsung ke studio RTM Kuantan bersama dengan Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan Rozi. Ya, Atika. Daripada 750 kes berkurangan kepada 200 kes sehari setakat Januari lalu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diadakan serentak di seluruh negara memberi kesan positif di Pahang. 70% penduduk di negeri ini kini telah lengkap vaksinasi, manakala 50% telah menerima dos penggalak. Ikuti laporan wartawan Jasni Faisal Muda. Meskipun ketika ini berlaku peningkatan kes setiap hari, namun mereka yang dirujuk ke hospital hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 serta bergejala ringan kerana rata-rata pesakit telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Malah kadar kematian pula mencatat penurunan berbanding sebelum ini. Dan kalau kita dari segi kadar kematian pun, kalau kita lihat sebelum liputan dos kita yang agak rendah, kadar kematian kita sehingga 3.45% pada awal September dahulu. Tetapi sehingga ke hari ini kita dapati dengan liputan dos yang makin baik, kita dapati kematian kita pun sangat rendah. Di mana kadar kematian sekarang kita hanya sekitar 0.5% sahaja. Sementara program vaksinasi di kawasan luar bandar dan penempatan masyarakat orang asli menunjukkan kejayaan dengan 80% penduduknya lengkap vaksinasi.
Rata-rata penduduk memberi kerjasama baik dengan usaha menerusi program jangkauan luar Jabatan Kesihatan Daerah dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Pahang ketika ini sedang giat melaksanakan program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids yang menyasarkan 192,200 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Setakat 16 Februari, seramai 10,298 kanak-kanak atau 5.3% di negeri ini telah menerima vaksin. Jabatan Kesihatan akan terus mempergiat usaha memberi kesedaran mengenai keberkesanan vaksinasi termasuk dos penggalak sebagai imuniti perlindungan kepada jangkitan. Untuk kita promosikan lagi vaksin kita ni, memang kita telah pun promosikanlah di mana kesemua PPV kita di Pahang ni kita boleh benarkan walk-in. Contohnya dia nak datang ke mana? Dia paling dekat di mana? Di KK ke ataupun di GP yang telah diwakilkan yang sebagai PPV ke, hospital kita ke, ataupun di mana-mana PPV offsite yang dibuat dekat Dewan tu, dia datang je sebagai walk-in, tak ada masalah. Memanglah sebahagian besar mereka datang sebab dipanggil melalui MySejahtera. Tetapi mungkin ada yang belum dipanggil, dia orang nak datang vaksin. Kita benarkan, datanglah kepada mana-mana PPV kita. Orang ramai dinasihatkan terus mengamalkan kawalan kendiri. Lapor kes positif juga kontak rapat menerusi aplikasi MySejahtera. Laporan Jasmi Faisal Muda, Berita RTM. 50 kawasan perlombongan termasuk di negeri ini bakal dimajukan. Untuk tujuan itu, Kumpulan Maju Desa Industri KMDI Holding Sdn Bhd bersedia menggunapakai kepakaran serta teknologi yang dimiliki Universiti Teknologi Tun Hussein On UTHM. Usaha itu bagi membolehkan sumber mineral yang boleh diteroka dikenal pasti selain potensi lokasi yang diluluskan. KMDI memerlukan teknologi yang canggih bagi mengesan sumber mineral di bawah tanah melalui kepakaran UTHM. Dengan usaha ini, KMDI mensasarkan 50 kawasan perlombongan akan dimajukan sejajar dengan visi syarikat 2022 hingga 2025. Penekanan diberikan kepada negeri di pantai timur melibatkan sumber mineral seperti emas, biji besi, silika dan kaolin. Kalau tanpa scanning ni, jadi syarikat terpaksa berhabis mungkin lebih daripada puluhan juta sebab dia terpaksa explore semua. Contoh macam ada kawasan ni, tapi tugas saya adalah untuk scan kawasan ni untuk dapatkan satu poin yang mana dari segi ekonomi dia boleh dilombong ataupun menguntungkan lah. Kaedah penerokaan menggunakan teknologi itu antara lain mengurangkan impak pelombongan terhadap alam sekitar. Terdahulu berlangsung majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara kedua-dua pihak di Pejabat KMDI Holding Sdn Bhd di Kuantan. Penganjuran Festival Kraft Pantai Timur terus memperkasa produk kraft tekstil keluaran usahawan kraft dan komuniti bagi mendapatkan perkembangan penuh program yang bermula semalam hingga 26 Februari. Terus saja bersama Atira Hasuah di lokasi. Silakan Atira. Terima kasih Rozi. Ketika ini saya berada di Festival Kraft Tekstil Pantai Timur yang diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di daerah Kuantan, dan turut bersama saya ialah Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Pahang iaitu Tuan Johari Azmi yang akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai perincian mengenai program ini. Jadi kita terus saja bersama dengan Tuan Johari bagi menjelaskan sedikit mengenai festival ini diadakan di sini. Terima kasih. Jadi sempena dengan Festival Kraft Tekstil Pantai Timur, beberapa aktiviti menarik telah kita anjurkan, seperti kita membuat demonstrasi dan juga interaktif batik, tenun Pahang Diraja dan juga songket. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke ECM boleh mendapatkan produk-produk daripada kraft tekstil Pantai Timur. Selain daripada itu, dapat juga mencuba menghasilkan produk-produk yang telah kita pamerkan. Yang paling menarik sekali saya nak war-warkan di sini untuk pengunjung-pengunjung membeli di sempena Festival Kraft Tekstil Pantai Timur, iaitu rebate tunai ataupun voucher tunai yang telah kita adakan. Seperti contohnya, sekiranya pembelian bernilai RM100, tuan-tuan akan mendapat rebate tunai sebanyak ataupun voucher tunai sebanyak RM30. Sekiranya membeli dalam nilai RM1,000 dan akan mendapat 300 voucher tunai tersebut. Jadi datanglah beramai-ramai ke Festival Kraft Tekstil untuk mendapatkan produk yang begitu unik sekali dihasilkan oleh usahawan-usahawan Pantai Timur ini.
Okey Tuan, di sini adalah craft tekstil. Jadi bagaimana daripada segi objektifnya bagi keseluruhan industri craft itu sendiri bagaimana? Bagi industri craft sempena dengan pandemik dan berbagai rintangan yang dihadapi, saya rasakan apabila adanya jualan ataupun promosi yang kita anjurkan, insya-Allah usahawan dapat menjana ekonomi semula melalui program-program yang kita anjurkan. Jadi saya harapkan dengan adanya penganjuran promosi seperti ini, para usahawan dapat menjana semula ekonomi dalam industri craft. Okey, baik Tuan, terima kasih atas konsern bersama kami. Terima kasih. Jadi saya kira itu saja bersama saya Tuan Johari di sini. Rozi, kembali semula kepada anda di studio. Sempena sambutan Hari Radio Sedunia baru-baru ini, Pang FM menganjurkan program Pesta Kampung. Perkampungan Felda Kota Gelangi 1 Jerantut dipilih lokasi penganjuran, antara lain merapatkan jurang dengan penduduk luar bandar. Pengarah RTM Pahang Arifin Awang mengakui selari fungsi serta peranan stesen penyiaran tertua negara, penyebaran maklumat melalui radio masih relevan walaupun perkembangan teknologi hari ini lebih mengutamakan platform media sosial. Mendepani cabaran masa kini yang berkaitan penyebaran maklumat palsu yang lebih mudah tersebar melalui media sosial. Ini cabaran kami di RTM untuk membetulkan perkara-perkara yang ditularkan oleh pihak-pihak tertentu yang mana lazimnya adalah maklumat yang tidak sah dan palsu. Bagi penerbit program Pesta Kampung Pang FM, Saifullah Harum pula berpandangan pemilihan lokasi di penempatan Felda bertepatan memandangkan komuniti ini masih menjadikan radio sebagai penghubung untuk mendapatkan maklumat. Kerana mereka-mereka di kawasan ini adalah yang menerima maklumat yang soleh dan menjadikan radio ini sebagai platform menerima informasi. Dan sesuailah dengan tagline kita pada tahun 2022, radio dan keyakinan. Pelbagai pengisian aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Pahang. Kembali semula ke Angkasa Peri. Salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih Rozi Hanis untuk perkembangan di Pahang. Kita ikuti perkembangan ini. Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima pelantikan sebagai Penaung Diraja Sukarelawan Universiti Malaysia Pahang UMP. Warkah pelantikan disampaikan Pengerusi Lembaga Pengarah Urusan UMP Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, disaksikan Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin yang menjalankan fungsi Naib Chancellor UMP dalam program Kayuhan Lestari UMP semalam. Menurut Tan Sri Dr. Abdul Aziz, pelantikan itu seiring hasrat UMP memperkasa agenda kesukarelawan sekaligus mencapai matlamat pembangunan lestari yang menjadi agenda global seiring 17 matlamat diperkenal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk semua negara menjelang 2030. Inisiatif Tamadun dan Kajian Strategi ITKAS ditubuhkan bagi memain peranan terhadap usaha menyemarak kesukarelawanan, ketamadunan dan kajian strategi terutamanya di negeri Pahang dan di negara ini. Pemangku Raja Pahang turut berkenan mengayu basikal mengelilingi UMP sebelum berkunjung melawat rimba lestari dan berkenan menyempurnakan penanaman pokok kebangsaan Malaysia iaitu merbau. Lebih 1,800 pokok daripada 24 jenis pokok rimba dan pokok kayu tropika terdapat di rimba lestari. Baginda juga berkenan menerima plat kenderaan khas UC2 bersempena sambutan ulang tahun ke-20 UMP. Pendakwah bebas terkenal Abid Irawan Ibrahim Liu atau lebih dikenali Abid Liu mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan berhubung kes gangguan seksual. Abid Irawan, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zulhani di Mahkamah Magistrate Tenom.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, kes didakwa berlaku di Tenom dan Semenanjung antara Mac hingga Jun tahun lalu. Tertuduh didakwa membuat penghantaran gambar dan menggunakan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Kesemua pertuduhan dibacakan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Tertuduh boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh boleh sampai 5 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Tertuduh diarah membayar RM1,000 bagi setiap pertuduhan dengan 2 orang penjamin dan sebutan semula kes ditetapkan pada 20 hingga 23 April depan. Mahkamah Session Kota Kinabalu lepas tanpa bebas bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah atas 146 tuduhan pengubahan wang haram. Kita ikuti lintas langsung negeri di Bawah Bayu bersama dengan Konstantin Palawan. Silakan Konstantin. Baik Atika, bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah dilepas tanpa dibebaskan atas 146 tuduhan pengubahan wang haram oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu. Mahkamah juga mengarahkannya membayar kompaun RM30 juta. Pengarah kanan bahagian perundangan dan pendakwaan SPRM, Dato' Faris Gohim Abdullah menegaskan, jika kompaun tersebut gagal dibayar dalam tempoh 14 hari, 146 tuduhan pengubahan wang haram akan dikenakan semula. Katanya tindakan berkenaan merupakan hukuman terhadapnya dan secara tidak langsung sebagai satu pengakuan salah. Tindakan mengkompaun ini dibuat berdasarkan peruntukan Seksyen 92 Akta Amla yang membenarkan SPRM untuk menerima daripada orang yang disyaki secara munasabah telah melakukan kesalahan di bawah Amla 2001. Bagaimanapun katanya, tindakan kompaun ini tidak menghentikan pertuduhan terhadap orang kena tangkap OKT yang lain dan pertuduhan Ops Water akan diteruskan. Ops Water yang dijalankan SPRM pada 2016 adalah berkaitan kes penyalahgunaan dana projek infrastruktur di Jabatan Air Sabah melibatkan nilai RM3.3 bilion. Ahli jawatan kuasa masjid dan surau di seluruh negeri disaran mengadakan bacaan Yasin, tahlil, doa selamat dan solat hajat setiap minggu bagi membendung penularan COVID-19. Manakala Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, JAHINS, diminta memantau pematuhan SOP ketika majlis berkenaan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ancaman pandemik COVID-19 kini terus menjejaskan pelbagai sektor ekonomi mahupun kehidupan seharian. Sehubungan itu, katanya umat Islam perlu terus memohon kepada Allah agar menjauhkan segala musibah yang dihadapi kini. Agar COVID ini dapat kita tangani, dapat kita atasi dan kita diberi kekuatan menghadapinya. Dan yang sangat penting juga Allah memberi kita jalan untuk mengatasinya, jalan untuk menghadapinya dengan ujian-ujian ekonomi, ujian pendidikan anak-anak kita dan ujian kita melaksanakan dakwah dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas solat hajat di Masjid Negeri Sembulan, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengarah JAHINS Datuk Saiful Zaman Sanggul memberitahu pihaknya akan memaklumkan pengurusan masjid dan surau di seluruh negeri agar mengambil tindakan segera berbuat demikian demi kebaikan bersama. Memberikan komitmen sepenuhnya dengan arahan ini supaya ia di antara yang akan memberikan jalan untuk kita keluar daripada ujian yang seperti ini. Dan kedua, SOP yang telah dikeluarkan oleh kepimpinan negeri, saya mengharap sangat kepada semua masjid-masjid dapat memastikan demi untuk keamanan dan keselamatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah masih menyiasat punca kebakaran yang memusnahkan 179 buah rumah di Kampung Landung Ayang Kudat. Sehubungan itu, penduduk terlibat diminta memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak bomba dalam siasatan tersebut.
Bercakap kepada RTM, pemangku Ketua Zon 3 Kudat Thaddeus Boynon yakin dengan kerjasama itu punca sebenar kejadian kebakaran dapat diketahui segera. Memberi kerjasama, kemungkinan siasatan dapat dijalankan secepat yang mungkinlah. Dari segi siasatan, saya minta orang awamlah ataupun lebih-lebih lagi kepada yang di mana tempat mula kebakaran itu tampil ke depan untuk memberi kenyataan bagaimana dia berlaku. Dalam kejadian petang Rabu, pihak bomba berjaya menyelamatkan 471 rumah berhampiran walaupun berdepan kesukaran akibat jarak rumah yang rapat selain keadaan angin kencang. Operasi memadam kebakaran melibatkan 99 anggota daripada pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Kudat dan pasukan bomba sukarela PBS Kudat dibantu pasukan BBP Kota Marudu serta Angkatan Tentera Malaysia. Peningkatan kes COVID-19 secara drastik di Sabah mendorong keperluan penggunaan kit ujian kendiri meningkat. Ia secara tidak langsung menyebabkan bekalan alat tersebut laris di pasaran sekaligus menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan. Sehubungan itu, Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah David Chan menggesa pihak berkuasa memastikan bekalan kit ujian kendiri cukup di pasaran dan tidak ada mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap situasi ini. Beliau turut meminta pengguna agar lebih bijak mendapatkan bekalan tersebut dengan membeli di farmasi dan kedai-kedai yang dibenarkan oleh pihak berkuasa berbanding membelinya dengan orang tengah. So consumer have to be smart consumers. I urge the consumer also buy the test kit direct from the shop, and then also you buy direct from the shop. You make sure the quality is there. You buy from the second hand. I say we never know whether the test kit is the original test kit or not. So you buy from the shop. At least the shop was licensed to sell the test kit. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas isu kekurangan bekalan test kit di pasaran ketika ini. Menurut David, pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berhubung isu ini. Hasil tinjauan RTM, pengguna yang ditemui turut mengeluh dengan keadaan ini dan berharap agar tindakan selanjutnya daripada pihak berkaitan. Bagi saya, dia tidak mudah untuk didapati dan harga pun agak mahal sikit lah. Buat masa ni beli dekat farmasi yang berdekatan lah. Susah sebab di semua kedai habis sudah stok. Macam tidak berbaloi lah. RM12 hanya satu barang saja. Kebanyakan orang simpan di tepi kaunter pembayaran. Ada juga lah? Ada juga. Tapi tidak banyak lah. Tidak banyak? Ya. Sama macam sekarang ni macam susah dapat stok dia sudah tu. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya, Konstantin Palawan. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah dan kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Konstantin untuk perkembangan di Sabah. Kita beralih ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini ialah berkaitan usaha membangunkan tanah-tanah hak adat Bumi Putera yang terbiar. Terus saja bersama dengan Buma Win. Buma, silakan. Ya, terima kasih Atika. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk membangunkan tanah-tanah hak adat Bumi Putera NCR yang terbiar. Timbalan Menterinya Datuk Willy Mongin berkata dengan usaha itu ia diyakini akan memberi pulangan kepada penduduk kampung dan luar bandar khasnya yang mempunyai tanah untuk menjana hasil. Yang terbiar. Sebab seperti mana yang kita tahu, kita mempunyai 30% daripada tanah NCR kita yang berada di kawasan tinggi ataupun very hilly. Jadi di kawasan-kawasan tinggi ini ia tidak sesuai untuk penanaman cash crop ataupun agriculture cash crop. Jadi saya berpandangan daripada tanah ini terbiar, dia boleh dimajukan untuk penanaman ladang hutan.
Itu antara beberapa isu pokok yang dibincangkan bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dalam kunjungan hormat Datuk Willy di Wisma Bapa Malaysia pagi tadi. Selain itu, beliau juga memuji usaha kerajaan negeri dalam membentangkan rang undang-undang bagi membangunkan industri nipah dan sagu, justru meluluskan penubuhan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah LKSN dalam persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Beliau percaya dengan adanya pembangunan industri itu akan meningkatkan sumber ekonomi penduduk luar bandar secara amnya. Sebuah projek komuniti usahawan nipah telah dirangka untuk dilaksana di daerah Kabong. Ia dijangka melibatkan peruntukan berjumlah 1.1 juta ringgit dan pelaksanaannya melibatkan beberapa agensi. Pusat Hikmat Dun Kabong dalam hantaran di laman Facebook menyatakan satu taklimat telah diadakan semalam di Kuching untuk memperjelaskan pembangunan industri nipah yang dipengerusikan pemangku setiausaha tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred Zulkarnain Masron. Taklimat yang dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Muhammad Cik Kadir dan Ketua Pegawai Eksekutif Crown Research Sendirian Berhad Zaidil Huzaini turut menjelaskan hala tuju industri nipah dalam memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawan masyarakat setempat. Zulkarnain memaklumkan kementerian bersetuju menyalurkan bantuan berupa mesin serta peralatan untuk projek tersebut dengan anggaran kos RM200,000. Sementara itu, Crown Research telah mengenal pasti kawasan seluas 22 hektar di Kabong untuk pelaksanaan projek komuniti usahawan nipah. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Mintred dan Crown, seramai 264 pengusaha gula apung yang aktif di Sarawak melibatkan 6 lokasi di Pusa, Asajaya, Debak, Sepauh, Kabong dan Lawas. Daerah Pusat merupakan kawasan yang paling aktif melibatkan 197 pengusaha, sementara di Kabong terdapat 8 pengusaha gula nipah. Pindaan bagi rang Undang-Undang Tafsiran 2022 oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak baru-baru ini akan menyelesaikan pelbagai masalah bagi perkahwinan campur di negeri ini. Presiden Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum, Kennedy Cukpai Ugun berkata, melalui pindaan itu 12 kaum yang tersenarai itu akan mempunyai hak sama seperti kaum-kaum yang tersenarai sebelum ini. Dengan kerajaan dan pindaan ini juga akan memastikan anak hasil perkahwinan campur akan mendapat sepenuhnya hak sebagai bumi putera ataupun anak negeri Sarawak, anak negeri yang akan menyelesaikan pelbagai masalah berhubung dengan hak asasi mereka. 12 suku kaum yang dicadangkan itu termasuk Bagatan, Bakong, Bemali, Berawan, Dali, Lakiput, Jati Mirek, Narum, Saben, Tatau, Tring dan View. Ditemui RTM di Kuching, jelas Kennedy lagi, bagi kaum yang belum lagi tersenarai sebagai anak negeri, mereka tidak lagi perlu ragu kerana kuasa untuk memasukkan mereka dalam senarai bumi putera kini terletak di tangan kerajaan negeri. Pasukan Mencari dan Penyelamat belum menemui petunjuk baharu dalam mengesan seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas memasang jerat di hutan Kampung Merasam, Limbang pada Isnin lepas. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal berkata, operasi Mencari dan Menyelamat Cari Lamat yang bermula semalam diteruskan hari ini bagi menjejak mangsa. Jelas Awangku Muhammad Azmin, 11 anggota bomba digerakkan dalam operasi ini turut melibatkan Polis Limbang, Angkatan Pertahanan Awam Limbang, Pasukan Gerakan AM, Rela, Pasukan Bomba Sukarela dan penduduk kampung. Pecah kepada 4 sektor, iaitu 2 sektor bahagian kiri dan 2 sektor pada bahagian kanan. Manakala dari segi pecahan kita rangkumi pecahan kepada 4 pasukan, di mana satu pasukan melibatkan lebih kurang dalam 10 hingga 12 orang anggota. Isnin lepas, mangsa Muhammad Saiful Harun, 40 tahun dilaporkan tidak pulang ke rumah selepas keluar ke hutan menunggang motosikal pada hari berkenaan. Ketiadaannya disedari abangnya pada Rabu sebelum pencarian awal dibuat abang mangsa bersama seorang rakan sebelum laporan kehilangan mangsa dilaporkan di Balai Polis Limbang pada hari yang sama.
Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. Bersua kembali. Mahkamah Session Kuala Lumpur memerintahkan adik pelawat Allahyarham Abang Boce Ali Putih membayar RM60,000 kepada kakak iparnya Siti Nur Hidayah Muhammad Ali. Hakim Zulkarnain Hassan turut menolak saman fitnah Ali dan keluarganya terhadap Hidayah dengan kos RM13,000. Ketika membaca keputusan penghakimannya, beliau berkata hantaran dibuat Ali Putih atau Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan 2 tahun lalu sangat menjatuhkan maruah dan mengaibkan isteri arwah. Wakil Peguam Nur Hidayah Muhammad Ibrahim Muhammad berkata, balu Allahyarham Abang telah memfailkan saman terhadap Ali sekeluarga pada Mei 2020. Ia berhubung kenyataan yang dibuat pelawak itu di akaun Instagramnya yang antara lain menggambarkan dirinya seorang yang tidak bertanggungjawab. Hidayah memohon ganti rugi teladan atau punitif dan teruk. Juga memohon satu perintah injuksi bagi menghalang adik iparnya menyiarkan sebarang kenyataan berbau fitnah terhadap dirinya, kod dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Jumlah perokok baru dan kes penyalahgunaan dadah menjadi isu pembimbangkan negara. Pengerusi Biro Media dan Publicity Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Hashim Anang berkata, keterdedahan dan penyalahgunaan yang berleluasa kini bukan sahaja melibatkan golongan dewasa tetapi juga remaja yang masih bersekolah. Kadang-kadang kita kaitkan rokok dengan dadah, masyarakat marah. Cuma macam saya selalu kalau pergi ceramah di mana-mana, bayangkanlah kalau kanak-kanak ni tingkatan 1, 13 tahun dah memula dengan rokok. Setahun 365 hari, kalau satu hari sebatang dah 365 batang. Kalau dia sampai form 5, 5 tahun, dia dah melebihi 5,000 batang dan dia dah mula merasa boring, bosan dengan hari-hari mengisap rokok yang sama. So kita bimbang. Beliau turut mengingatkan ibu bapa dan masyarakat agar bermain peranan masing-masing. Terdahulu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan akan memperkenal akta baru bagi melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk rokok elektronik terhadap generasi muda yang lahir selepas tahun 2005. Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 menjadi pemangkin pertumbuhan industri teknologi angkasa sekaligus menggalakkan lebih ramai pakar menceburi bidang teknologi tersebut. Sekaligus, negara disasarkan berada sekurang-kurangnya di 3 tangga teratas sektor itu di rantau Asia Tenggara. Ada ruang ekonomi baru dalam pengkomersialan setiap aktiviti teknologi angkasa, dan ini kita lihat sasaran kita kalau negara mampu menggalakkan pertumbuhan industri dalam negara kita, insya-Allah by 2030 sasaran kita teknologi angkasa ni akan menyumbang sekitar tidak kurang daripada 3.2 bilion untuk GDP negara. Dan pada masa yang sama, kalau industri ini juga berkembang, dia akan membuka peluang pekerjaan baru kepada pakar-pakar dalam negara kita sehingga 5,000 peluang pekerjaan baru. Januari lalu, rang undang-undang RUU Lembaga Angkasa Malaysia diluluskan di Parlimen. Ia diwartakan bagi mengawal selia aktiviti berkaitan angkasa untuk tujuan keselamatan dan memastikan aktiviti angkasa negara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selamat dan terjamin. Tindakan seorang lelaki menunggang motosikal secara berbahaya sambil membonceng kanak-kanak perempuan dipercayai anaknya seperti yang tular di media sosial Selasa lalu membawa padah selepas dia ditahan polis petang semalam. Dia yang berusia 20-an itu turut dikenakan 3 saman atas kesalahan nombor pendaftaran, cukai jalan tamat tempoh dan tidak memakai topi keledar.
Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Rupiah Abdul Wahid memaklumkan siasatan mendapati suspek melakukan aksi wili terbabit bagi meraih perhatian warganet. Aksi tersebut dirakam oleh rakan suspek sebelum dimuat naik ke akaun Facebooknya. Turut dirampas sebuah motosikal yang digunakannya dalam video terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan AADK Melaka mengaku tidak bersalah di atas 4 tuduhan rasuah berjumlah RM31,629 antara 2017 hingga 2019 di Mahkamah Session Air Keroh. Tertuduh Muhammad Yusof Kamih, 55 tahun, membuat pengakuan itu sejurus semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Muhammad Yusof dikatakan menerima suapan daripada Bud Yarif Rahmat sebagai upah bagi kerja penyelenggaraan dan pembekalan di pejabat AADK Negeri Sembilan dan Jasin antara 24 November 2017 hingga 19 Mac 2019. Tertuduh dikatakan memilih 3 syarikat melaksanakan beberapa projek di 2 pejabat terbabit. Muhammad Yusof yang kini Timbalan Pengarah AADK Pulau Pinang didakwa mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hakim Elizabeth membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dan menetapkan tarikh 16 Mac untuk sebutan kes. Tertuduh turut diarahkan menyerahkan pasport dan melaporkan diri sekali lagi di setiap bulan. Lelaki dan seorang wanita warga asing ditahan manakala dadah dan pelbagai barangan bernilai RM1.25 juta dirampas. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang berjaya menewaskan sindiket pengedaran dadah yang aktif sejak Mac tahun lalu dalam 2 serbuan berasingan. Hasil keseluruhan rampasan dadah dan sitaan harta bagi kedua-dua kes ini adalah berjumlah sebanyak 1.25 juta. Dalam serbuan pertama di sebuah premis di Jelutong pada 16 hingga 17 Februari, pihak JSJN berjaya menahan 2 lelaki dan seorang wanita warga asing. 5 bungkusan mengandungi pil kuda, 2 plastik dadah jenis syabu dan 18 paket pil psikotropik dirampas. Dalam serbuan kedua, 3 lelaki warga tempatan ditahan bersama 3 ketulan mampak dipersyai ganja serta wang tunai RM181,000. Polis turut menyita 2 kenderaan dan ketiga-tiga suspek didapati positif dan mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua suspek direman mengikut Seksyen 117 Kanun Keseksaan Prosedur Jenayah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis mengesan 101 kes kesalahan berkaitan teknikal dan pengubahsuaian kenderaan dalam operasi khas pengarah bagi kesalahan teknikal. Operasi 3 hari bermula 15 Februari hingga semalam. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah berkata daripada keseluruhan kes, pihaknya mengeluarkan 63 notis saman JPJ 22, 18 notis larangan penggunaan kenderaan atau notis PG1 dan 20 notis arah periksa kenderaan. Fokus operasi bagi mencegah pelanggaran peraturan lalu lintas yang lebih serius. Antaranya kenderaan perdagangan seperti lori yang dikesan mengubah suai bentuk dan peralatan kenderaan bagi membawa muatan secara berlebihan. Selain itu, kesalahan-kesalahan teknikal lain melibatkan kenderaan persendirian, antaranya pengubahsuaian identiti kenderaan, ubah suai bentuk dan peralatan kenderaan tanpa kebenaran dan gagal selenggara kenderaan dengan baik. Kejohanan TNB Liga Hoki Malaysia 2022 menggegar kejuaraan utama Liga Hoki Malaysia. 13 pasukan kini bersedia untuk berentap.
Jumaat 18 Februari, THT bertemu TNB. 8 malam di saluran OK. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon akui perlu lebih masa untuk mengubah corak permainan pasukan menjadi lebih agresif. Dalam masa sama, beliau mahu menerapkan falsafah bola sepaknya ke dalam minda semua pemain kebangsaan. Menurut Pangon, beliau tidak boleh membuat banyak perubahan dalam tempoh singkat. Jelasnya, segala pengalaman dimiliki akan dimanfaatkan sebaiknya andai diberikan tempoh masa sewajarnya. Bekas Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Hong Kong itu turut menegaskan fokus utamanya kini adalah membina asas yang kukuh dan meningkatkan kekuatan fizikal anak-anak buahnya yang baharu. Beliau akan dibantu 4 pegawai dari Korea Selatan serta seorang penolong jurulatih dari Sepanyol. Menjelang Liga Malaysia musim ini, skuad Melaka United FC MUFC mula menunjukkan peningkatan positif dalam kem latihan. Menurut jurulatihnya Risto Vidakovic, ketika ini beliau masih menunggu kehadiran 2 lagi pemain iaitu Sonny Norde dan Ifadayu Olizgun bagi memantapkan momentum pasukan. Jelas Vidakovic, pemain kini semakin selesa untuk beraksi bersama walaupun berdepan cabaran masa yang singkat untuk berlatih dan mencari keserasian. I think with more time, we are going better and better. Yeah, we miss many players. It's normal, but anyway, I think the team works very good. We stayed what we did, what we planned. We played the way what we planned. So I think it's so far it's good. Vidakovic ditemui selepas aksi persahabatan menentang Terengganu FC di Stadium Hang Jebat malam tadi. Sementara itu, pengendali Terengganu FC Nafuzi Zain berkata beberapa perkara perlu diperbaiki menjelang kempen Liga Malaysia musim ini. Menurut beliau, biarpun musim lepas TFC dilihat cemerlang dalam beberapa perlawanan, namun ia tidak menjanjikan keputusan sama ada pada tahun ini andai tidak mempamerkan kesungguhan. Yang penting bagi saya, especially player lah, dari segi fokus dan preparation lah. Preparation untuk diri sendiri lah. Jangan ada sikap ambil mudah. Okay? Macam itulah. Kalau you bagi tim senang untuk bermain, mana-mana tim pun akan jadi bagus. Dalam aksi persahabatan menentang Melaka United FC, skuad bimbingan Nafuzi meraih kemenangan dengan keputusan 1-0 menerusi jaringan penalti Jordan Mintah pada minit ke-76. Baik di Seremban, Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS Tunku Said Razman, Tunku Said Idrus Al-Qadri berharap dapat menyediakan pusat latihan terbaik buat pemain selain membina stadium baharu. Bagaimanapun, jelas beliau fokus utama PBNS kini tertumpu kepada pembangunan bola sepak, terutama melibatkan program di peringkat akar umbi. Apa yang saya nak tekankan juga ialah bagi Penggal 2022 hingga 2025 ini, kita ingin melihat perkembangan futsal, bola sepak wanita dan juga akar umbi kita, akademi kita dipertingkatkan lagi. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Kongres PBNS di Seremban. Tunku Said Razman yang juga Tunku Besar Tampin kekal sebagai Presiden PBNS bagi Penggal 2022-2025 apabila menang tanpa bertanding pemilihan Kongres berkenaan. Saudara, gabungan keindahan gaya tari silat dan kehebatan persilat bertarung menjatuhkan lawan. Ia dikenali sebagai seni silat tari cantik atau silat jatuh yang sememangnya tidak asing dalam kalangan masyarakat Melayu di Kelantan. Laporan Silat Cantik bersama wartawan Maisarah Syafiin. Pelbagai usaha dibuat bagi mengekalkan seni budaya khazanah Melayu daripada luput ditelan zaman.
Usaha ketengahkan seni warisan negeri Cik Siti Wang Kembang, seorang guru silat, Cik Hussein Cik Mat, mengambil inisiatif mewujudkan gelanggang silat di Kampung Getah Kuning, Kota Baru. Cik Hussein atau lebih mesra disapa Pak Chu berkata, anak didiknya terdiri daripada generasi muda berusia 10 hingga 36 tahun. Menurutnya, silat tari cantik sangat unik kerana hanya dipertonton dan dipelajari di negeri ini sahaja. Teknik seperti tumbukan dan tendangan adalah dilarang sama sekali. Pesilat hanya boleh menggunakan kebijaksanaan pergerakan mereka untuk menjatuhkan lawan. Ya, memang. Tak ada dah. Pandangan ayuh lah. Lala ni. Jadi tok guru pun tak boleh nak mengajar. Anak murid sama teluh lah. Tak ada. Jadi dengan rela hati, ayuh bercadang dengan anak 2-3 orang. Pakat dengan dia. Panggil tok guru mengajar. Silat tari cantik ini banyak dipersembahkan pada majlis perkahwinan dan upacara menyambut golongan kenamaan di Kelantan. Biasanya bagi majlis perkahwinan, permainan silat ini kelihatan agak nakal dan lucu bagi menhiburkan tetamu yang hadir. Jadi kita pun nak ingat nak latih generasi muda ni untuk silat apabila silat ni ada disiplin. Okey, pasalnya budak-budak beramah. Nak mengelakkan daripada budak-budak ni main benda-benda tidak itulah. Macam dadah ke. Mengelakkan budak main telefon lah ni, ramai budak main telefon ke. Sebagai simbolik pembukaan gelanggang itu, 36 peserta menerima sijil tamat belajar seni silat tari cantik pada Majlis Pelimau Bansal Silat. Ia disempurnakan Pengerusi Air Sejahtera dan Penaung Gelanggang Seni Silat Tari Cantik Kampung Getah Kuning, Datuk Muhammad Hamizan Amzah. Dan ini satu benda yang wajar diteruskan bagi mendedahkan kepada golongan generasi muda masa kini untuk menghayati serta menjiwai seni budaya masyarakat Kelantan dan khususnya Melayu Malaysia kita, dan ianya untuk membentuk jati diri anak muda yang lebih berdisiplin. Meliuk lintuk gerakan pesilat membuka langkah di tengah laman warisan Melayu indah memikat, seni silat tari cantik kekal sepanjang zaman. Maisarah Syafiee, Berita RTM. Saudara, berita wilayah edisi 18 Februari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Atika Naim. Salam hormat. Assalamualaikum.